Boleh mulakah? ICT okey tak untuk kita start? Okey. Okey, saya mula ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan bercakap tentang recycling. Secara asasnya ialah kita semula di Unimap. Dia punya intipati dia, kita akan mula pada asas dia sebagai individu macam mana kita nak recycle dan kita semula, dan bagaimana kita nak tingkatkanlah tahap kesedaran terhadap isu pengurusan sisa yang bermula di rumah, dan saya akan ceritakan jugalah macam mana nak buat recycling ni di Unimap juga, macam mana universiti memainkan peranan lah dalam menghidupkan, menjadikan benda ni jadi satu amalan atau budaya kita. Okay. Nama saya Siti Khadijah, selaku ni lah pengarah Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari. Untuk makluman, pusat ni nama dia panjang. Nama pendek dia adalah COSEM. COSECEM, COSEM. Okay, with a silent C lah maksudnya COSEM. Okay. COSEM ni baru ditubuhkan pada sekitar bulan April tahun ini. Tapi sebelum itu kampus Lestari bernaung di bawah Majlis Profesor Unimap. Jadi tahun ni alhamdulillah kita dapat center sendirilah untuk menggalakkan ataupun memudayakan kelestarian di universiti. Jadi hari ini kita fokus kepada recycling. Saya harap kedua-dua view ni ialah video dan juga slide, sebab ada setengah item tu saya nak tunjukkan secara live, ada tu kita terpaksa rujuk slide lah. Okay. Jadi di pejabat ni jumlah kami ada 6 orang. Okay. Ada saya yang tudung biru ni di Rijau, kemudian timbalan Tengku Niza. Okay, dia juga merupakan energy manager Unimap. Jadi insyaAllah tahun depan banyak lagi kita akan perluaskanlah tentang pengurusan tenaga yang efisien. Okay. Lepas tu kita ada dua AR, Cik Norin dan juga Cik Sarizal, ataupun nama singkatan dia Cik Mat. Okay, saya ada penolong pegawai tadbir Puan Fatin Wani yang selalu buat ni lah hebahan, tak berhenti, setiap minggu ada je hebahan daripada sini. Dan juga kita punya pembantu tadbir Cik Faiz. Okay, kami 6 orang diamanahkanlah untuk membudayakan kelestarian, nak menjadikan kampus ni kampus lestari. Tapi sekali lagi lah, macam minggu lepas punya talk daripada Prof Zu, kerja ni bukan 6 orang, dia kerja bersama-sama macam mana pun. Sebab 6 orang ni tak mampu nak mengubah satu universiti, kita sama-sama buat. Okay. Jadi kita start dengan gambar ni lah. Gambar ni, kalau perasan gambar ni tunjuk satu keadaan di mana sampah dibuang mata rata. Jadi cuba bayangkan senario ni ya. Senario di mana kalau ikut maklumat data tak silap saya 2018 ni, seorang rakyat Malaysia menghasilkan 1.17 kilogram sisa atau sampah sehari. Yang ni kat rumah aja. Kalau nak tahu rasa macam mana, cuba ingat balik masa PKP. Okay, masa PKP, bagaimana tu? Memang masa PKP kita punya pengeluaran sampah atau sisa domestik di rumah meningkat. Okay. Senario kedua, cuba bayangkan tak ada orang tolong kutip. Tak ada orang tolong kutip, sampah-sampah tu dekat rumah kita. Tak ada orang, tak ada pihak yang nak uruskan. Jadi dengan senario tu kita boleh bayangkanlah betapa kita ni atau manusia ataupun rakyat ni perlu mengurangkan pengeluaran sisa. Maknanya kita kena lebih
prihatin lah tentang apa yang kita terima dan apa yang kita akan buangkan sebagai sisa. Sebab negara kita tak mampu dah nanti nak buka lebih banyak landfill untuk uruskan lebih banyak sisa pejuang dengan keadaan sekarang di mana kita punya kita punya habit kita ialah pakai buang. Jadi kita kena ubah itu sebab kesan dia adalah selepas. Ini selepas lah ni, siapa nak buat pun dah tak tahu. Ada yang buang dalam sungai, macam-macam lah cerita dia. Dan ada juga pihak tak bertanggungjawab, kita ingat kita buang kat dia, kemudian dia dump dekat tempat lain. Jadi ada banyak perkara yang dapat dilihat lah daripada pengurusan sisa dan semuanya bila cek balik lah secara besar-besaran mungkin lah syarikat semua, tapi cuba kita lihat dari segi mikro, kecil. Bagaimana kita boleh lihat benda ni, bagaimana kita boleh mainkan peranan sebagai sekecil-sekecil lah satu individu, macam mana kita nak buat. Sebab balik kepada tadi dia bukan datang daripada sisa seorang, dia beramai-ramai, jadi dia accumulate, dia berkumpul dan bertambah. Kat situlah kita nak mula. Okay. Yang kedua, saya nak share tentang yang ini. Okay, ini masa awal PKP dulu, ada keluar artikel. Okay, duduk di rumah usah sampai berlebih sampah. Jadi kan di Malaysia ni, rakyat Malaysia direkod kita telah membuang 8,000 tan makanan setiap hari. Okay, cara dia kira tu dia ambil purata lah, satu hari satu hidangan 0.45 kilogram. Jadi kita sambutlah challenge ni di UNIMAP. Tahun depan kita akan usahakan untuk mengurangkan ataupun pengurangan sisa makanan ke landfill. Sebab sisa makanan ni boleh dijadikan kompos. Jadi dengan kata lain dia tak membazir lah. Sebolehnya dia punya asas dia ialah kita tak mau buang banyak sangat sampah di tapak pelurusan sisa. Yang itu dia punya main. Apa-apa yang kita boleh guna semula, boleh kompos, kita akan laksanakanlah aktiviti tu. Okay. Okay. Bagaimana aktiviti ni boleh map kepada Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau nama pendek dia SDG. SDG ni dia declare di United Nations dan di Malaysia PM kita ketika itu telah sahut. By 2030 ada 17 goal. Jadi 17 goal ni banyak. Pada asasnya 3 benda je kita ingat. Okay, for people, okay, prosperity and planet. Jadi 3-3 ni kena seimbang. Ini tak ada semata-mata untuk manusia, semata-mata untuk prosperity kesejahteraan prosperity, tak juga semata-mata untuk planet. Jadi 3 ni kena seimbang. Jadi supaya kita dapat kehidupan ataupun kehidupan yang lebih lestari lah. Jadi ramai orang guna perkataan lestari ni daripada segi bisnes, daripada segi government, semua akan guna perkataan lestari sebab kita nak benda ni bukan habis satu pihak, dia akan jadi satu yang boleh diteruskan tanpa mengakibatkan negatif efek kesan negatif kepada manusia, kepada ekonomi, prosperity selalunya ekonomi lah, dan juga kepada planet. Kalau kita lihat 17 ni akan kita semua tu, dari segi kemiskinan, dari segi cukup makanan, kesihatan, pendidikan, okey, kesaksamaan gender, jantina, air, lepas tu tenaga. Kalau tengok ayat dia pun dia tak ada kata okey nak jimat elektrik tutup plug, dia bukan macam tu kan, sebab kalau tutup plug aktiviti ekonomi tak berjalan. Kita dah lihatlah perkara tu berlaku semasa PKP. Okay. Seterusnya, hari ni kita nak fokus ke bahagian recycling. Okay, sebab sekarang ni keadaan kita sekarang ni ialah bukan circular economy lah, straightforward. Maknanya kita punya budaya konsumerisme kita, okay, kita beli, kita guna, kita buang. Kita beli, kita guna, kita buang. Dan ada lambakan lah di akhir kitaran tu. Tak berkitar pun lagi. Okay. Sekarang ni benda tu dah jadi sesuatu yang mustahil untuk diguna semula. Contohnya plastik, ambil masa berpuluh tahun
ada yang sehingga beratus tahun. Okay, dia guna dia dia berada di dalam ni. Begitu mati cucu cicit kita pun tantan plastik tu wujud lagi. Okay, jadi kat sini oleh kerana benda tu dah berada dalam kitaran ni, kita nak buat macam mana sekarang? Kita nak buat macam mana? Jadi daripada dululah 3 perkataan yang paling mudah nak ingat is reduce, okay, reuse dan recycle. Okay. Jadi mula-mula dengan pengurangan lah, reduce. Kalau tak berkurang juga, guna lagi sekali, reuse. Jangan masuk yang baru, jangan beli yang baru, guna je. Yang last sekali dah terpaksa, contohnya recycle ni dah rosak. Kita beli barang, contohnya daripada plastik, dah rosak, pecah, memang tak boleh reuse lah. Okay. Kalau nak repurpose pun dah tak sesuai dah, baru kita recycle. Itu matlamat dia, bukannya beli terus recycle. Tapi dari pihak ni, in this sense, kita buat apa yang terdaya dulu. Sebab kita akan start baby steps, kita mula sikit-sikit. Okay. Now, yang ini adalah general goal untuk SDG. Okay. By 2030, kita akan reduce waste generation. Okay. Prevention, tak mau. Elakkan. Okay, reduce, kurangkan. Recycle, guna semula. And also reuse. Okay, recycle, beza dia recycle dengan reuse is recycle, bahan itu ditukarkan kepada benda lain. Reuse means you guna sekali lagi. Kalau dia botol bekas plastik yang you dapat, you guna lagi sebagai bekas makanan ataupun bekas makanan sama. Ada lagi satu perkataan, repurpose. Contohnya bekas plastik makanan jadi pasu, jadi kontainer untuk bekas pensel dan seterusnya. Itu adalah antara aktiviti yang boleh dikategorikan sebagai flow, reuse, recycle semua. Okay. Now, ada banyak R kalau kita google lah, tapi this is yang saya rasa mudah. Okay. Dalam konsumerisme ni, dalam pembelian barang, contohnya sekali nombor 1, rethink. Fikir dulu. Fikir, contohnya nak beli kuih lah, kuih ke food kan. Sometimes they like to give a lot of plastics, tak pasal nak dapat kan, tak minta pun dapat. Jadi rethink, tak perlu ambil, kalau rasa tak perlu ambil plastik banyak, ambil. Kalau kita mampu beli yang bukan ada small packaging, kita beli yang tu, kita beli bulk. Kalau kita boleh bawa plastik sendiri, dan kita bawa. Kedua, refuse. Katalah nak beli, bekasnya dah ada dah, elok you nak beli satu, your hands are free. You do not need the bags. Refuse lah plastik tu. Okay. Kelemahan kita ialah kita tak nak refuse. Dan kedai akan rasa macam akan kehilangan customer kalau dia tak beri. Jadi there's two things. So kalau you refuse, it's easier for them. Sebab automatic mereka diajar untuk bagi plastik. Itu dah jadi mindset lah. Beli barang confirm dapat plastik. Beli barang confirm dapat plastik. So you need to say refuse. Saya pun bermasalah juga ni bahagian refuse ni. Contohnya cakap tak nak straw kan. Sampai juga air berstraw. So that is something yang kita kena work hard on lah. Macam mana pun buat tak sampai message ke macam mana kan. So those are the things lah, refuse. Then reduce. Okay. Katalah terpaksa juga kan nak beli ayam. Nak beli benda-benda yang basah-basah tu tak ada plastik, then reduce lah if you can. Okay, if you need only one plastic bag for it, then ask for a plastic bag. The best is actually you reuse whatever you have yang sebelum ni ada. And it's very tak logik pada saya untuk kita beli plastik sampah sedangkan kita duk terima plastik yang kita akan buang. Memang kita akan terima plastik, kita tak minta pun kita akan ada macam mana pun, dan kita gunalah plastik tu, guna lagi sekali, guna reuse. Okay, sebenarnya bila kita tengok kalau you tengok dekat Shopee ke apa ke kan, saya pernah try lah, klik sekali. Apakah barang paling laku dekat Mr. DIY punya online shopping? Plastik sampah. Dan saya tak rasa it make sense untuk kita beli plastik sampah banyak-banyak. Sedangkan kita duk terima pun kita buang macam tu saja. Doesn't make sense to me. Okay, so kalau boleh kita reduce, okay, kurangkan. Yang keempat, repurpose. So what is repurpose? Repurpose is using it in something else. Kalau ada tin biskut, mungkin nak letak perca kain ke things lah. Maknanya dia guna as a container. Tak perlu nak beli semata-mata yang baru. If you think it's not nice ataupun kalau dia tak cantik, then do some DIY lah. Perca-perca kain kita balut and so on. That's repurpose. Okay.
we should stop. Kita sepatutnya rasa macam tak, benda yang recycle atau repurpose ni bukan benda yang tak cantik, tapi kita selalu kena hormat orang ini sangat-sangat kreatif dalam menjadikan barang-barang yang akan dibuang kepada benda yang berguna, repurpose. Okay, dan ada reuse, gunakan semula. Kalau tengok kat situ, recycle ialah step yang terakhir sebelum kita hantar ke landfill, ke tapak perlupusan. Maknanya sebelum masuk tong sampah, sebelum syarikat kutip kita punya sampah, itu nombor 7 lah Rod. Sebelum tu baru recycle. Kalau tengok dia punya cycle ni, memang hujung-hujung ni recycle, bukan awal-awal. Tapi sebab kita dah dalam keadaan benda tu dah ada kat rumah, okay, benda tu dah ada, jadi the next step is tidak menghantar ke landfill. Itulah next step yang ada. Jadi ingat semua ni sebelum sampai cut rod, there are a lot of purpose. Tapi itulah yang mana yang rasa boleh buat. Okay, jangan tak buat, langsung dengar saja. It's an action lah, it's an action. Okay, jadi ini adalah satu petikan kita. Okay, contohnya daripada sisa-sisa yang dibuang oleh rakyat Malaysia, 40% recyclable. Maknanya dia boleh guna semula, tak patut masuk dalam landfill dan dibiarkan itu. Dah masuk dalam landfill atau tapak perlupusan ni, banyak problem dia. Plastik-plastik tu akan dia jadi kecil, bahan-bahan kimia dia akan meresap ke tanah, akan masuk dekat air kita, tapi kesan tak nampak sekarang lah. Dia adalah kesan jangka panjang yang kita tak nampak dan kita tak rasa. Sebab itulah dia tak berapa terkesan ke kita sekarang, tapi dia banyak terkesan kepada generasi muda nanti, generasi yang kecil-kecil sekarang. Tapi yang paling yang terkesan, yang betul-betul nampak lah, tapi bukan dilakukan oleh individu. Contohnya pencemaran sisa di sungai-sungai. Yang benarnya Selangor sampaikan bekalan air terputus, sampaikan loji tak boleh nak proses, boleh kan, sebab pencemaran. Tapi ini adalah larger scale lah, mana dia sisa itu dibuang secara besar-besaran selama dah lama dah. Okay, dia punya tempoh pun lama. Okay, dan dapat dikesan. Jadi yang tu dalam keadaan yang sangat glaring lah apa yang dibuatkan. Dan yang tu dah dapat rasa immediate effect, kita terasa. So jadi tahun ni kalau perasan, dia punya akta makin kuat untuk ini, dia punya belanja untuk mencegah daripada pencemaran, untuk penguatkuasaan sangatlah tinggi. Jadi ini immediate effect yang rakyat ni, yang kita kecil-kecil ni, dia punya effect dia tak rasa immediately, tak rasa dengan segera. Tapi mungkin 10-20 tahun lagi kita akan lihatlah bagaimana dia akan memberi kesan kepada kita. Next. Now, ini recycling rate, kita patah balik kepada recycling. Ini kesan kita pembuangan sisa. Pertama, jangan buang bata-rata. Kedua, jangan buang ke dalam tong sampah sekiranya boleh di-recycle. Okay. Dan ada target dia untuk kita naikkan recycling rate kepada 40%. Sekarang 30%. Maknanya dia aktiviti untuk recycling akan diteruskan dan akan digalakkan lah. Dan kalau tengok artikel kat bawah ni, ini pada 21 September, okay, kita adalah second biggest plastic user. Okay, ini dikeluarkan tak silap saya daripada National Geographic kot. WWF kot, tak silap saya laporan ni. Okay, jadi nombor 2 biggest plastic user dekat Malaysia, dan kita kena tackle lah sebab kita akan dapat krisis ni tak lama lagi. Dan kita dapat lihatlah, I think tahun lepas bila China tutup dia punya penerimaan untuk recycle plastik, dah sampai kat Malaysia berkontainer-kontainer sampai, dan kita tak mampu sebenarnya nak proses semua. Okay. Jadi dari segi sejarah, 3R ni dah lama, since 1980s, 1980-an. Tapi macam kita lihat, dia fail to improve the waste management practice. Jadi sebelum ni pihak yang bertanggungjawab untuk uruskan sisa ialah local authority. Bahasa Malaysia dia ialah pihak berkuasa tempatan. Kalau dekat Perlis, MPK. Kalau dekat Shah Alam, Majlis MBSA. Kalau dekat Kuala Lumpur, DBKL. So dia
pengurusan sisa ni ialah localized, dia bukan centralized. Maknanya dia kerajaan negeri ataupun majlis daerah bertanggungjawab untuk menguruskan. Jadi nak uruskan ni kecil lah, dia pecah. Tapi di kawasan Perlis, Kedah, sebagai satu state lah, sebagai satu negeri, kita menggunakan syarikat konsesi iaitu idaman. Kalau di selatan, di KL dan Selangor, Alam Flora. Okay. Mereka ini adalah syarikat konsesi yang bertanggungjawab untuk menguruskan sisa pepejal. Okay. Jadi dia company, bila dia nak dia tolong kutip dan hantar ke landfill. Tapi landfill tu tanah bukan tanah dia. Tanah tu diberikan oleh kerajaan negeri ataupun majlis perbandaran untuk letakkan. Tu dia panggil landfill sisa tu. Dan sisa tapak pelepasan sisa yang sanitari dekat Malaysia sikit sangat. Okay. Tapak pelepasan sisa ni yang tak bagusnya, ingat kita dam aja kan. Sekali kita dah ada 20 tahun, at least lebih kurang 20 tahun dia tak boleh diusik, dia tak boleh tanam pokok, dia tak boleh buat rumah. Dan pada masa yang sama dia ada satu hazard lah kepada penduduk, dia ada bau dia. Okay. Kalau kat Perlis dulu kat Padang Siding kan, lepas tu dah ada perumahan tempatan dan dia dah tak cukup besar, dia nak pindah ke up north lagi ke Rimba Mas. Nampak tak sekarang ni macam mana? Perlis ni kan besar sangat, lalu tu tapak pelupasan pun 2 dah akan, kalau kita tak kawal ataupun tak uruskan dengan baik, makin banyaklah kawasan ni dan kita pun jadi macam tak ada tempat nak tinggal pula sebab ni sekali digunakan. Jadi saya harap benda ni ada kesan lah sebab sekarang ni kita duk buat, tapi 10-20 tahun lagi kita akan mula rasa dia punya kesan dia. Next. Jadi oleh kerana state dia di bawah state punya ataupun kerajaan negeri punya orang kata area of enforcement. Jadi dia depends dengan state lah nak ambil ke tidak akta ni. Okay. Untuk makluman, Perlis terima pakai akta 672 untuk pengurusan sisa pepejal. Dengan kata lain lah, ayat dia banyak, lebih kurang macam ni lah. Oleh kerana kita terima pakai akta ni, kita sebenarnya boleh disaman kalau tak asingkan sisa. Asingkan belum recycle lagi, asingkan. Asingkan tu macam mana? Macam mana nak asingkan? Okay. Nah, saya tunjukkan aktiviti ni kita dapat daripada SW Corp. SW Corp ialah pihak yang menguatkuasakan pengurusan sisa. Dengan kata lain, kan tadi ada cerita pasal konsesi kan. Jadi siapa yang akan regulate atau monitor konsesi ni, buat kerja ke tidak, memastikan pengurusan ni elok ke tidak. Kalau tak ada orang yang kuat kuasa, memang jadi suka hatilah, as we know lah kan benda ni. Jadi contoh dia pergi rumah ke rumah, saya pergi ke level individu sekarang, dia pergi rumah ni, nampak dia buka tong sampah, dia check, dia asingkan ke tidak, nampak dia susun dia ambil gambar, okey ni botol ni ada, ni kertas ni patut kena buang, ni kotak ni, jadi tak nak lah jadi. Buat masa ni ayat dia tak saman dia bagi ni notis pemberitahuan kesalahan dekat sini NPK. So dia bagi notis je dulu. Jadi dalam usaha nak education ni memang kita ada akta, kita boleh disaman, tapi at this point masih lagi dalam keadaan notis. Okay. Jadi dia akan pantau. Ini 9 Disember, saya rasa 8 Disember hari tu pun ada juga aktiviti penguatkuasaan. Tapi untuk secara jujurnya lah, penguatkuasaan ni takkan nak letak ahli penguatkuasa dekat setiap penjuru tempat kan. Jadi all in all, dia lebih kepada kesedaran, nak buat ke tak nak buat, ke nak tunggu kena saman baru nak buat. Dia ada banyak benda lah, tapi kita tak nak lah kena saman dulu baru nak buat kan. Jadi dah tahu ni, kita try practice kan, dan saya akan cuba mudahkan lah. Aktiviti SW Corp memang ada dia buat untuk education dan semua, tapi again lah, nak gerak ke semua tempat setiap masa dan educate memerlukan masa dan juga komitmen yang tinggi lah. Okay. Jadi dah tahu tak boleh buat, dah tahu mungkin kena saman. Soalan dia ialah macam mana nak buat, macam mana nak recycle. Kita ada, saya cuba ringkaskan lah berdasarkan kita punya habit macam mana kita jalani hidup kita, yang mana yang buat selesa. Ada orang dia nak clear terus, clear tu maknanya dia tak boleh lah simpan. Dia tak boleh simpan, dia rasa semak tengok ni, dia boleh asing kena buat tapi dia tak boleh nak simpan.
Ataupun ada setengah tu dia lebih tolerate ataupun dia ada ruang lebih, dia boleh kumpul dan simpan untuk hantar recycle. Okay, ada dua jenis habit lah. Choose yang mana satu dan cari yang mana sesuai dengan gaya hidup. Okay. Kedua, what's your motivation? Kalau undang-undang, that's it lah. Ada pun ada motivasi seperti nak jaga alam sekitar, tak nak bagi pencemaran, tak nak bagi those things. Ataupun ada yang ada motivation lain, dia nak jaga alam, at the same time dia mahu ada sedikit insentif lah. Okay. Yang tu, tapi asas dia kena asingkan dululah, sebab kalau tak asingkan, tak jadi dah dia punya tiga habit dengan motivation ni, tak jadi cerita. Okay. Next. Okay. Sekarang ni, bila tengok, okay, try hari ni lah, pegang satu benda lah, kata you nak pegang satu benda. Ni contoh lah, tesis kotak air kan. Cuba fikirlah sama ada yang ini kitar semula ke, bahaya ke, ni patut masuk landfill ke, ataupun yang lain-lain cara dia. Okay, lain-lain tu maksudnya macam kalau sisa makanan, kompos lah macam tu. Alright. Then sepatutnya gambar ni. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok, yang ini saya dapat daripada homepage SW Corp. Okay, ada nak check macam mana pun. Ini adalah janji pengurusan sisa pekerja di Malaysia. So SW Corp again dia jaga yang konsesi. Okay, kalau you duduk dekat daerah atau majlis perbandaran yang tak terima konsesi, kemungkinan besar cara dia berlainan. Itu yang menyulitkan sebenarnya. Kalau you duduk KL, clear alam flora punya style. Tapi kalau duduk dekat daerah yang kita tak sure kan, memang you kena pergi majlis daerah untuk tahu benda ni. Dan yang itu yang sebenarnya challenge utama dia, sebab dia tak sekata. Contohnya kalau saya nak recycle, ada setengah item dekat alam flora boleh, kat sini dia tak terima. Ada benda-benda macam tu. Ada kat Penang boleh, kat sini tak boleh. So dia sangat tak standardized lah. Bila tak standardized, maklumat tu kena clear lah ikut tempat, dan sayangnya maklumat ni kadang-kadang kalau yang tempat yang buat very clear, kita akan dapat ada yang tak update, mungkin pihak lain ni update, mungkin tak clear sangat. Tapi saya percayalah kalau kita tanya, kita mungkin akan dapat jawapan yang better lah. Saya akan jawab bagi state perlis lah, sebab kita boleh berhubung terus dengan SW Corp semua secara terus. Okay. Now, kalau kita dalam habit yang terus nak clear, maknanya dia kita tak kisahlah nak hantar recycle for cash return so on. Okay. This is asingkan aja, asingkan. Dia sisa baki, contoh dia sisa dapur, benda makan, sisa makanan, bahan-bahan yang kotor, lampin. Bahan-bahan kotor ni macam tisu kita lap kan. Yang itu ialah yang dimasukkan ke dalam tong yang warna hijau yang kita dapat free tu. Okay, masuk kat situ. Again, yang ini yang terus nak clear kalau siapa nak buat kompos dia ada extra. Yang ni perlu masuk dalam tong sampah yang itu dan dikutip 2 kali seminggu. Okay, jadual kutipan seharusnya you check dengan SW Corp ataupun idaman untuk Kedah Perlis. Okay, mereka sepatutnya memberitahu jadual tu. Kalau tak silap saya dekat taman-taman ada papan tanda hari apa sekian-sekian. Ada yang tak ada, mungkin ada yang dah pudar, you can call, tanya. Okay. Yang kedua yang ni yang perlu diasingkan ikut kumpulan. Ini yang kena asingkan. Kalau tengok gambar tadi yang dia ambil gambar, kalau kita tak asingkan dapat notis pemberitahuan kesalahan, yang inilah yang kita tak asingkan. Paling mudah ya, tengok kertas kena asingkan. Plastik kena asingkan. Okay. Kemudian yang lain-lain. Lain-lain ni termasuklah botol, okay, kulit, lepas tu tin, kaca, fabric, elektronik. Yang ini sepatutnya hanya seminggu sekali aja boleh diletak di luar. Tak sepatutnya berada dalam tong sampah yang 2 kali seminggu. Okay, lagi satu ialah sisa pukal dan sisa kebun. Okay, saya pernah jumpa orang buang sisa kebun. Sebenarnya kalau baca betul-betul dia kena kecilkan dia punya potongan ranting-ranting tu. Kalau besar saya pernah tengok sendiri dia tak kutip. Sebab
Sebab apa tak kutip, jangan marah, tengok balik betul-betul dekat pemberitahuan ni dia bagi tahu istilah dalam keadaan dikecil dan diikat elok-elok. So ada cara dia kena ikat elok-elok. Okay. Now, bila tengok dekat bahagian pengasingan ni, kertas semua, saya sangat sarankan kita asingkan kertas-kertas sahaja, plastik-plastik sahaja. Okay, kenapa? Kadang-kadang bila kita tak asingkan dengan betul, kita akan nampak sampah tu kemudian akan berserakan. Ada insan-insan scavenger yang akan korek sampah menyebabkan dia bersepah. Bila bersepah, lori sampah tak kutip. Lepas tu akan jadi cycle lah, marah tak kutip dan so on. Tapi sebenarnya kalau kita asingkan ikut ni, insyaAllah dia tak bersepah sebab scavenger tu akan ambil apa yang dia perlukan sahaja. Okay, kalau you nak sedekah kat dia, sebab dia akan dicari punca penempatan dia dengan ini, buat betul-betul supaya tak bersepah. Okay, sepanjang saya buat dekat rumah, sekiranya saya ikat elok, kalau scavenger ambil pun dia takkan jadi bersepah sebab dia dah dibuat dengan elok dalam keadaan bersih. Okay, kalau lah you campur, scavenger tu datang memanglah sebab tu yang kadang-kadang yelah kan sisa makanan yang dah berbau semua, jadi tak seronok lah masa tu. Okay, next. Now, ke habit yang kedua, orang yang tadi yang nak clear terus maknanya dia dalam seminggu sekali memang confirm lah. Dah asing, letak kat luar rumah, settle dia tak payah nak tunggu recycle punya lori datang and so on, sebab di bahagian pungutan tu ada bahagian yang akan buat asing lah, yang sisa yang bukan untuk masuk landfill. Okay. Yang ini adalah habit kedua, kumpul dan simpan. Maknanya dia contoh yang kita buat dekat Unimap ialah kita setiap bulan kita akan buat collection recycle for life. Okay. So ada dua cara motivasi you, sama ada you just nak recycle untuk jaga alam, or you need nak jugalah sedikit cash ke, dah boleh buat lah sebelum ni contohnya this is reality bila kita ada sangkar kita semula, apparently dia tak mendapat sambutan. Tak semua orang buat betul-betul dia punya recycling, pengasingan tu dia tak buat betul-betul dan dia lebih menyukarkan. Sebab contoh saya bagi tahu macam ni, ada orang pergi bubuh sisa makanan dalam sangkar kita semula, lepas tu orang sebelum tu dia letak sisa gitar semula yang cantik lah, yang telah dibungkus baik dan diikat. Jadi sisa makanan tu telah mengotorkan sisa gitar semula. Yang tu tak boleh sebenarnya, sebab apabila kita hantar untuk gitar semula, keadaan dia hendaklah bersih. Okay. Kalau tidak, it is too costly untuk melakukan gitar semula, proses tu. Sebab dia terpaksa bersihkan banyak kali. Sebab tu contohnya nanti saya akan ulas lah bahagian tu. Jadi if your habit jika habitnya ialah untuk kumpul dan simpan, dan mungkin dah sesuai lah untuk program Recycle for Life yang Unimap dan Idaman buat bersama. Saya sebut ni Unimap dan Idaman kerana memang kita ada MOU dengan Idaman untuk melaksanakan kempen kita semula melalui program Recycle for Life. Okay. Okay, tengok gambar ni. Gambar ni adalah orang kata orang-orang yang kalau boleh nak reuse, kalau boleh nak repurpose, tapi apakan daya melimpah ruah nak repurpose, nak repack, rasa-rasa ada kertas dalam tu boleh guna. Saya pun salah lah, saya pun ada part macam ni. Sayang nak buang sebab saya tahu kalau kita buang dah jadi pembaziran, kalau buang dalam tu sampah dia akan jadi ni. Kalau boleh nak guna, tapi apakan daya, kadang-kadang kalau Tupperware tu plastiknya kadang-kadang dah pecah, kadang-kadang tutup tak jumpa, banyak benda. Jadi kita tak buang lah sebenarnya, kita akan jadikan barang-barang ini sebagai sesuatu barang baru, produk baru untuk dikitar semula. Jadi kuranglah kot satu rasa guilt lah, rasa bersalah tu untuk hantar ke landfill. Okay, macam mana nak buat Okay, kita akan mula dengan kertas. Sini tak ada kertas lah, sorry. Okay, now kat sini pengasingan saya dah settle, dah bagi tahu tadi macam mana nak asing. Basically kertas, plastik dan juga sisa lain lah yang bahaya, yang besar, yang kayu,
yang bahaya itu termasuk ni you punya sisa kimia yang datang daripada minyak ke ataupun you punya penyembur racun and so on. Yang tu. Okay. Kalau untuk yang boleh kumpul, simpan dan nak keuntungan, dia kena rajin sikit lah, bukan dia detail sikit dia punya pecahan dia. Okay. Contohnya untuk kertas kita start dengan kotak. Sekarang ni zaman online shopping, kotak pun banyak, saya tak terkecuali. Okay. Lebih great kalau sekarang kita fokus dekat kamera lah. Okay. Saya stop sharing sekejap. Okay. Fokus dekat kamera. Pertama sekali, bila tengok kotak, kita akan nilaikan kotak tu berdasarkan material dia. Kalau perasan kita tengok kamera kat sini, dia ada sort of zigzag kat sini. Okay, zigzag kat sini. Yang ini dia panggil corrugated cardboard. Kotak macam ni boleh dikitar semula. Okay, boleh dikitar semula dengan harga yang lain, tak sama macam kotak yang ini. Okay, yang ini kotak lain, yang ini kotak lain. Jadi ingat ni dulu, sebab sekarang mungkin yang online shopping akan adalah kotak-kotak ni corrugated cardboard. Okay, ini adalah kotak cardboard. Dia ada satu harga, kotak je. Kemudian dia tak panggil kotak sebenarnya, dia panggil cardboard. Ada jenis yang ini, kita selalu dapat daripada kitchen towel ataupun kertas tandas. Okay, cuba tanya. Kalau dekat office tu, kalau tissue paper, toilet paper habis, apa yang jadi kat sini? Okay, next. Ini adalah, ni tak cardboard, ni cardboard. Cardboard biasa, kotak je. Okay. Yang ini adalah kotak. Now, saya tahu ramai yang tak sangka yang ini boleh dikitar semula. Yang ini sebenarnya company Tetra Pak dia akan ambil semula untuk diproses. Okay, daripada susu semua, ini adalah kertas campur. Kategori dia kertas campur. Nak tahu dia kertas campur ke tidak, cuba pegang, dia ada macam plastik, licin lah, licin. Sebab dia ada coating semua nak bagi. Okay, yang ini boleh dikitar semula. Again kalau anda rasa jenis yang nak clear sahaja, semua kategori kotak ni campur je. Dia dalam kertas. Tapi kalau nak jual, dia mempunyai harga yang berbeza. Kalau nak jual juga tapi tak muasim pun boleh, dia akan ambil harga termurah kalau you campur. Kadang-kadang dia just campur dan dia letak aja, dia akan ambil harga termurah lah. Okay, nanti kita akan share lah harga dia. Ni pun antara contoh-contoh lah. Okay, kotak-kotak yang tergolong dalam kertas campur. Nah, ada kategori kertas black and white black and white. Apa yang dikatakan black and white contohnya ni adalah satu buku. Dalam buku ni ada kertas. Selalunya buku teks, buku kerja. So dua ni mempunyai nilai harga yang berbeza. Yang ini walaupun ada garis-garis, walaupun ada lukisan kat sini, contohnya buku teks sekolah ke apa, dia tergolong daripada kertas black and white. Harga dia yang ini 30 sen, yang ini tak sampai 10 sen kot, tak silap saya. 5 sen, 6 sen macam tu. Harga saya tak boleh cakap bagi tahu it's a fix sebab dia berubah setiap 3-4 bulan, dia akan ubah ikut market price. Ni kalau ada buku sekolah, anak-anak ke apa ke, kalau koyakkan, yang ini akan harga 30 sen sekilogram. Saya rasa dah 35, nanti kita share. Saya sharekan harga yang terkini. Ini akan harga yang berbeza. Kalau you ada thesis, draft thesis draft bukan kita pulangkan kat student kalau kita pulangkan draft thesis, kita akan ada draft thesis kertas tu akan ada nilai. Kulit plastik dia adalah sisa yang tak boleh buat apa-apa, maknanya you terpaksa buang, tak boleh di recycle. Dan kulit ni akan dikategorikan dalam plastik campur. Itu adalah untuk kertas. Jadi kertas sahaja kalau cakap tadi ada 3 jenis. Okay, cardboard yang ada zigzag tu, ataupun black and white paper yang ni, ataupun kertas campur. Kertas majalah contohnya lah, dia ada lining. Lining tu mungkin sekarang dah tak ramai orang beli majalah kalau dulu simpan lagi, macam saya ada simpan lagi. Dia berkilat, dia lining, dia akan tergolong daripada kertas campur.
sebab proses nak recycle kertas ni dia menyebabkan pelunturannya lagi kuat color dia, lagi kuat gam dia, lagi banyak proses kimia akan terlibat. Tapi yang bagusnya sekarang kita elaklah guna kertas kan kalau boleh. Sekarang ni banyak dah online, alhamdulillah banyak benda dah diterima secara online, kita telah cubalah mengurangkan penggunaan kertas. Okay. Saya akan share. Yang itu on kertas. Okay. Kertas satu set. Yang kedua kita nak tengok ialah saya pergi kat besi kot. Metal lah. Metal. Okay, yang ini sejak sekian lama kot. Dah sinonim kalau nak recycle tin aluminium. Okay, memang boleh recycle. Nilai dia sekarang ialah mana dia tin aluminium? Sekilo RM2.10. Okay, favorite. Dan untuk makluman tin aluminium dia punya recycling rate bahan material ni recycling rate dia sangat tinggi. Jadi kalau lah dia ada pilihan nak kena pilih ke apa ke, ini mungkin best choice lah daripada plastik, sebab plastik walaupun boleh dikitar semula, dia ada degradation, dia ada punca-punca lain yang menyebabkan dia tak boleh recycle dan terpaksa dibuang. So plastik punya recycling rate sekarang ni dalam 20-30% sahaja. Maknanya kalau you hantar 100 plastik kat dia, mungkin 20% saja yang betul-betul boleh recycle, tapi not aluminium can. Recycling the material being recycled is higher, it's more than 50%. Saya tak ingat nombor dia sebab mungkin tu data daripada US lah. Data US lebih kurang saya tak silap saya 70% lah. Okay, kemungkinan besar yang diguna adalah yang recycled punya aluminium can, that's recycle. Okay, ada juga besi lain, contohnya yang macam ni tin biskut, tin susu kan, semua boleh recycle. Kalau you tengok sekarang ni dah mula kurang dah sampah kita, kurang dah. Okay, termasuk okay, siapa ada set of kunci yang lama tak tahu punca, itu pun besi. Skru-skru yang tak tahu mana tuan dia, mana tempat dia pun, itu pun besi. Okay, tapi itu adalah contoh-contoh besi yang ada. Jadi itu adalah antara bahan-bahan yang boleh di-recycle. Now, saya akan share lagi satu presentation, ni slide. Okay. Yang ini nak kena tengok detail kerana sebab plastik ni banyak kategori. Kat sini ada 3. Sebenarnya total ada yang terbaru saya terima daripada idaman, ada 4 yang diorang terima. The first one, kalau nak tahu plastik ni, okay, tengok segitiga dia. Segitiga nombor 1 dia daripada PET, polyethylene, okay. Jadi ada setengah bekas menggunakan PETE dia punya tulisan. Kalau nak tahu, ini paling mudah nak faham lah. Okay. Jenis macam ni. Okay, botol plastik. Ini saya rasa paling mudah lah. Botol air mineral, mana-mana ada dan widely known. Yang orang tak perasan kadang-kadang, bila kita beli air, kadang-kadang dia punya bekas ditulis PETE. Dan ada contoh-contoh lain seperti saya bagi balang kuih ni. Siapa yang suka beli biskut, dia akan terima kat sini, tengok betul-betul dia ada I'm sorry, tak clear ke tidak. Okay, PET nombor 1. Jadi dia bukan sekadar botol minuman. You check balik botol kuih, balang-balang kerepek ke. Okay, dia ada plastik. Dia adalah plastik yang boleh di-recycle. Lepas ni kalau beli kuih raya dah tahu dah lah, kalau nak tak tahu mana. Plastik tu sebenarnya boleh recycle. Kadang-kadang pecah pun boleh hantar untuk recycle, dia tak semestinya elok. Kalau elok, you repurpose ataupun reuse. Okay, that's on nombor 1. Okay, lepas tu nombor 2 ialah HDPE. Biasanya HDPE ialah peralatan yang berasaskan bahan kimia. Kalau tengok betul-betul sabun ataupun engine oil punya bekas, dia banyak menggunakan HDPE. Okay. Saya bawa contoh, dia punya karakteristik HDPE ialah dia plastik yang tebal. Okay, kalau tengok dekat bawah ni akan nampak lah nombor berapa, nombor 2. Dan selalunya botol minuman bahagian penutup dia adalah plastik HDPE penutup dia.
Okay, that is HDPE. Malangnya ada setengah plastik dia tak tulis label dia, jadi kita susah nak asingkan. Okay, macam ni penutup biskut ni ada tulis nombor 2 lah. Nombor mineral ni saya tak pasti. Nombor 2 saiz ke tidak. Jadi plastik tak sure terus masuk dalam mix plastik. Okay, kalau tak sure masuk dalam mix plastik ataupun letak kat luar di bahagian plastik. Mereka yang lebih arif bahagian sama ada boleh recycle ke tidak akan asingkan lah for you. Yang tu. Tapi yang ni untuk jana kewangan lah, untuk dapat some extra income ataupun duit sikit berdasarkan recycling. Dia beginilah, proses nak asingkan semula ni bukan senang. Masa kita buat sendiri pun kita akan rasa satu-satu nak kena belik dan tengok. Jadi cuba bayangkan dia ialah dari satu tempat yang satu pengumpulan dengan labelnya semua untuk sampah segala people dalam satu daerah atau satu state. Kita akan dapat load dia punya beban kerja dia sangat tinggi lah. Jadi melalui program ni mungkinlah kuranglah sikit sebab sebelum sisa tu terlalu kotor, terlalu ni kita dah buat pengasingan. Okey. Ke plastik nombor 3 yang nak tengok is PP. PP ni apa dia PP ni? Okey. Siapa yang selalu duk minum yang colour purple ni? Okey. Tengok kat belakang ni memang ada tulis nombor 5. Okey, jadi simpanlah bekas ni. Kalau tak nak buang, kalau rasa boleh reuse dan repurpose, gunalah. Kalau boleh, saya tak sure tidak bagi bawa sendiri ke bekas ke tidak. So yang ini adalah untuk recycling kalau dah ada, dia nombor 5. Okey, sama dengan inilah. So macam ni pun ada, ditulis nombor 5 plastik-plastik ni. Okay, dan yang terbaru ialah nombor 4. Nombor 4 tak sempat buat slide, saya baru confirm. Nombor 4 ialah LDPE. LDPE adalah plastik contohnya botol sos yang nipis tu. Selalunya bekas-bekas yang kita beli kat kedai RM2 tu tak silap saya. Saya tak ada LDPE nombor 4 ni untuk jadikan contoh. Okay, ni adalah contoh nombor 5 juga. Okay, bekas macam ni, siapa yang suka take away, bukan take away lah, yang beli macam ni, ini adalah nombor 5. Jadi kalau tengok kat sini, banyak sangat benda-benda yang kita ada dalam kehidupan seharian kita yang boleh dikitar semula dan tak perlu sebenarnya masuk landfill. Okay, tak perlu masuk ke tapak pelupusan. Okay. Sekarang saya akan ulas sekejap yang penutup ni pun PP kena baca. Yang tak boleh langsung, yang tak boleh dikitar semula, contohnya straw lah. Straw tak boleh. Betul. Dia kecil tapi dia menyusahkan lah. Kalau kita buang merata-rata, dia sangkut dekat longkang, binatang makan, dia adalah plastik, orang kata nuisance lah, menyusahkan. Okay. Kadang-kadang kita akan jumpa plastik yang macam ni dalam bungkusan makanan, dia clear. Okay. Dia kalau baca betul-betul dia tulis sini PS. Kalau PS dia polystyrene. Kalau dulu kita tengok polystyrene, kita ingat yang bekas yang warna putih kan, macam span tu kan, span putih. Tapi sebenarnya polystyrene pun dah tukar cara dia mempamerkan diri atau bentuk yang sekarang macam ni dah rupa dia. Dia macam plastik pipi. Dia macam plastik pipi tapi dia polystyrene. So mujuk kat sini dia tulis siap-siap PS, so kita tahulah yang ini adalah plastik yang tak boleh dikitar semula. Okay, kadang-kadang kita akan jumpa di penutup air yang kita beli daripada penjaja lah tepi jalan. Okay, dia punya bekas minum dia PP nombor 5, penutup dia PS. Dia ada, kita boleh dengar lah dia macam rapuh sikit bunyi dia. Plastik-plastik yang lain ni semua tak berapa rapuh, dia akan rasa liat semua. Okay, yang itu adalah plastik yang tak boleh dikitar semula. Okay, yang ni contoh lah yang kita dapat daripada beli air-air yang ni lah. Kalau ada konvo ke apa, pesta konvo, kita akan dapat this kind of plastik. Kalau tengok kat bawah dia adalah PP. Okay, so ini adalah kategori plastik. Korang akan tanya plastik yang jenis macam ni boleh buat apa, tak boleh buat apa. Yang ini memang ke landfill lah tempat dia. Sebab itu saya sangat-sangat sarankan guna semula plastik ni untuk buang sampah ansur. Tak perlulah kita beli plastik sampah, kita guna je benda ni. Sebab macam mana pun dah ada kat kita.
Kadang-kadang dia terlalu kotor lah untuk kita letak barang-barang lain. Jadi, ataupun orang katakan kadang-kadang bawa aje plastik ni, bila nak pergi beli guna je plastik ni. Tak ada orang kata bring your own bag, bag semua nak canggih-canggih lah, nak cantik, but this is good enough untuk kita gunakan semula. Okay, yang ini tak boleh. Yang terkini saya dapat pada idaman ialah rupa-rupanya plastik terima putih macam ni dia terima untuk recycle. Okay, plastik ni dipanggil DPE. Warna tak boleh, clear je boleh. Okay, saya baru confirm pagi tadi, clear sahaja diterima. Jadi entahlah, kalau ada simpanlah untuk di recycle. Kalau tak, yang ini guna semula. Okay, tak perlu beli plastik baru. Now, kalau yang lain, contohnya, yang ini soalan favourite, orang tanya kaca boleh ke tidak? Kaca perlu diasingkan, tapi kalau nak jual dia tak ada nilai. Okay, di Perlis, idaman tak terima yang ini. Jadi you asingkan, but it doesn't, tak jadi duit lah untuk dijual. Berbeza dengan plastik-plastik yang saya sebut sebelum ni. Okay, next. Tak nampak gambar, sekejap. Saya stop sharing, ulang balik lah. Okay. Plastik tadi cerita pasal plastik. Plastik macam ni tak boleh kitar semula. Plastik putih clear ni, jernih clear, boleh dikitar semula. Saya rasa dia part of, disebabkan proses dia kot. Kalau benda-benda warna ni macam mana pun dia terpaksa lunturkan. Bila dia dah lunturkan dia akan cost bila dia cost, sama ada industri nak terima ke tidak proses tu, kemungkinan besar tak lah. Sama lah macam kaca ni, isu dia ialah tak ada industri yang nak tolong proses di Malaysia. Maybe kat tempat lain ada, maybe dekat state lain pun ada, tapi di Malaysia pula di Perlis saya tahu tak terima untuk dijual, tapi perlu diasingkan. Okay. So yang itu adalah tentang plastik. Okay. Nah, selain daripada plastik, okay, botol kaca tak boleh. Ada lagi satu yang terkini, minyak masak lah, minyak masak. Okay, plastik tak habis lagi. Saya share lagi. Okay. Tadi dah macam rasa, yalah kan mungkin ada yang orang lemah semangat kan, tengok banyaknya nak kena asing kan. Tapi kalau nak tahu ada tempat sampai 17 set. Okay. Kalau rasa macam renyah lah juga kan, nak asing 3 ni. Dos yang nak letak dekat rumah campur pun tak apa. Diasingkan sebab nilai harga dia berbeza. Kalau tak larat nak asingkan, bubuh dia dalam satu tempat, kita panggil dia mix plastik. Dia sama mix plastik, maknanya dia tahu plastik tapi tak tahulah 5 ke 1 ke 2 ke kan, dia campur. Cuma nilai dia, harga dia berbeza. Okay. Now, lagi satu minyak masak, tolonglah jangan buang dalam sinki. Especially terutamanya yang goreng yang deep fry banyak, kita akan ada lebihan minyak masak ni. Masukkan dalam satu kontainer, boleh jual, harga dia boleh tahan RM1, RM10 ke RM20 sekarang. Nanti saya share harga dia. Jadi kalau buang dalam sinki, ini kalau efek kesan dekat kita ni, buang dalam sinki, dia boleh mengeras, dia boleh menyebabkan tersumbat, dan bila start tersumbat ni menyukarkanlah kehidupan kita. First sekali akan ada bau, kedua nak panggil orang korek, setengah tu saya ada pengalaman lah kan, piping dia punya design piping dia pun tak berapa tu, lalu bawah rumah takkan nak bagi pecah lantai semata-mata sebab tersumbat ni. Kalau kita nak nak kena korek pun kena panggil orang. Lepas tu kalau kita tuang bahan kimia nanti takut piping tu jadi cair, dia just tak sampai ke hujung, macam-macam lah isu dia. Kalau buang sampah minyak dekat dalam sinki tu, jadi dia punya cara dia ialah asingkan, tuang dia kat dalam botol ni. Okay, kalau tak nak jual pun letak kat luar, ada prosesnya, ada orang kutip. Dan kalau nak, dia boleh dijual. Okay, sebab dia berat. Saya share harga dia sekarang. Okay. Harga terkini dia mula Oktober. Sebelum ni
Sebelum ni harga dia update tak silap saya Julai, Ogos, September satu harga. Tak ingat lah, ada, I'm not sure. So sebelum ni dalam 3-4 bulan macam tu lah dia akan update harga. Okay. Jadi ini untuk Oktober, sekarang Disember saya tak dapat update lah. Maknanya dia kemungkinan besar harga ni pakai. Saya tak berani nak letak harga ni online ataupun dekat FB sebab di pihak saya kita boleh tanyalah ada update ke tidak, kadang-kadang takut terlupa ke those things lah ya. Jadi nanti ada konflik lah, kata harga macam ni lepas tu tengok lagi. Jadi ini harga yang saya baru check last week dengan pihak idaman, ini harga dia. Kalau tengok PET bottle yang ini sekilogram 35 sen. Okay. HDPE yang bekas-bekas sabun ni sekilogram 40 sen. Okay. PP nombor 5. Inilah bekas-bekas makan ni. Secara amnya memang bekas makan lah. Okay, yang ini bekas minum, bekas kuih. Itu sekilo 45 sen. Okay. Kalau tengok itu ada LDPE ialah segitiga nombor 4 dengan plastik putih 10 sen sekilogram. Dia memang harga dia sangat rendah. Okay. Tapi kalau kita target nak buat duit, bukan inilah tempat dia. Dia just sambil-sambil saja lah untuk dapat keuntungan. Sebab bila bagi free, bila recycle for free, dia punya orang kata apa, motivation dia rendah sikit lah. Bila dah ada nilai ni, walaupun lah tak banyak mana, dia rasa seronok lah dapat hadiah something lah yang tu. Mungkin boleh bagi upah lah kepada ahli keluarga yang membantu ke anak-anak ke adik-adik ke kan, macam ni lah sambil-sambil buat tu. Okay. Kalau tak boleh pun, this is plastik campur. Okay. Plastik campur nampak harga dia 30 sen, dia sangat rendah daripada PET, HDPE dengan PP. Ini adalah plastik campur. Kalau tak terdaya lah nak asingkan kan, bubuh je satu, dia akan nilaikan satu harga. Okay. Harga minyak masak terpakai RM20. Ni kotak tadi kotak maksud dia yang ni. Ada zigzag kat sini kotak yang apa orang hantar lah. Kotak-kotak ni, kotak-kotak komputer Kalau yang kat office tu, check balik tengok kotak. Sayang kalau buang begitu saja, kita patut recycle. Okay. Lepas tu ada kertas hitam putih, okay, printed paper. Jadi sebelum buang, pastikan dia kalau ada tulis pun tak ada masalah sebenarnya. Contohnya kita ada kertas yang misprint misprint belah belakang tu guna dulu, lepas tu baru buang. Guna sampai habis lah, sampai dah tak boleh pakai dah, tak layak nak pakai sebagai kertas, baru kita buang. Tu proses dia. Okay. Dan kemudian inilah kertas campur. Biasanya macam majalah ke apa, yang ni kategori kertas campur. Okay. Lagi surat khabar lama, agak obsolete lah sepanjang saya buat. Saya jumpa sekali je ke 2 kali je orang hantar. Dah setahun 2 tahun lebih, sekali atau 2 kali je orang hantar kertas surat khabar untuk digital semula. Okay. Yang tu sekilogram 20 sen. Okay. Lepas tu ada tin aluminium. Okay. Tin aluminium sekilogram RM2.10. Okay. Tin. Okay. Tin ni macam-macam lah. Tin susu. Saya tak ada kan. Susu tin yang susu pekat manis itu antara tin sardin. Itu tin sardin. Okay. Tin sardin semua dikategorikan sebagai tin dengan nilai 40 sen sekilogram. Kat sini Dan seterusnya besi lah. Tu dah tunjuk gambar skru dah. Okay, kalau ada besi, kunci semua tu 45 sen sekilogram. Dia sebab dia berat kan, kadang-kadang bawa sikit aja rasa macam dah banyak lah. Okay. Dan last sekali adalah fabric. Okay, fabric ni orang tanya saya lah, takut jadi bandar kot agaknya. Fabric akan digunakan untuk dijadikan, dia punya recycling dia dijadikan benang. Okay. Sekiranya kualiti dia terlalu tak elok untuk dijadikan benang, dia akan dijadikan kain perca. Okay. Itu adalah fabric sekilogram 7 sen. Okay. Jadi nak elak lah fabric ni masuk landfill, kita boleh hantar untuk recycle. Okay, saya ada terima sejak 2 menjak ni lah, sebab fabric baru start dalam 2-3 bulan, memang banyak juga orang hantar fabric. Okay, rosak pun tak apa, cuma jangan kotor. Kotor tu macam ada kesan minyak tanah, ada kesan tanah. Baju tu kotor lah sebenarnya, kotor, bukan kesan kotoran, dia kotor, baju kotor kita hantar macam tu saja. Itu dia tak terima. Maknanya dia kalau cek-cek baju yang butang tercabut lah, terkoyak lah,
kain cadar yang dah pudar ataupun ni benda-benda tu dia hendaklah dalam keadaan bersih. Okey, bersih untuk kita semuanya. Okey. Jadi semua ni okey, nak macam mana nak dapat nak dapatkanlah dah hasingkan, macam mana kita nak jadikan nak dapatkan apa this credit lah, duit-duit ni macam mana? Okey. Mula-mula kena mohon lah jadi ahli. Rasanya dalam Postmaster Unimap akan ada mohon ahli. Dan lepas you mohon jadi ahli, nama tu akan dicek lah. Okay. Lepas tu email akan datang kepada pemohon. Lepas tu boleh download dia punya apps. Okay. Apps ada dua, satu Recycle for Life, satu wallet. Wallet tu dia punya tempat nak belanja lah. RFL tu tempat yang bagi tahu kita, apps yang bagi tahu kita kumpul banyak mana. Sebab RFL punya apps tak boleh buat transaksi kewangan. Okay. Wallet tu boleh buat transaksi kewangan. Jadi kat mana nak hantar ni, sebab Unimap ni ada 3 main campus lah, 3 major yang kita kategorikan lah. Kita buat cycle, Pauh, Jajawi, Sungai Cucuh. Jadi sebenarnya saya buat talk ni selalunya face to face. Okay. Dan lebih mudah lah untuk sesi soal jawab, tapi tak apa, kali ni kita buat online dan FB live. Dan untuk the next RFI yang seterusnya akan diadakan di Jejawi. Jejawi di mana? Di PPK, di parking PPK Bioproses yang dekat dengan Puspakom tu. Okay, dekat situ akan ada collection 22 hari bulan, datang lebih kurang pukul 10 pagi. Okay, 10 pagi ke atas, dan kita buat cara drop off. Sebab sekarang kita tak boleh buat perhimpunan, dan saya rasa ni pun cara yang termudah lah untuk tu, supaya you tak berada di kawasan RFL tu terlalu lama. Datang, letak dan balik. So bila nak letak tu ada tata cara dia. Tata cara dia boleh rujuk dekat FB kami, boleh juga rujuk dalam dalam Postmaster. Tadi dah ajar asingkan kan, nanti lepas asingkan akan ada tag lah. You bubuh you punya QR code members name semua. Kalau tak ada pun, tak ada members name, kita boleh rekod sebagai nama dan nombor telefon untuk kreditkan akaun yang cash punya. Okay. So itu caranya yang dibuat Unimap, dan kita buat berkala sebulan sekali. Tarikh dia lebih kurang 20 hari bulan ke atas lah. So kita dah ada frame, time frame yang standard ataupun yang regular supaya boleh buat setiap kali. Okay. Okay. Apa yang berlaku masa tu, ni gambar masa yang bukan norma baru lah. Okay, you ada barang, okay, barang yang untuk kita semula, dia akan timbang. Bila timbang, dia akan record on paper. Lepas tu dia akan scan you punya QR code. Okay, dah scan in, dia akan bagi you receipt untuk bagi tahu berapa banyak kutipan you. Yang kita dah jual tu melalui apps. Tadi ada 2 apps apps RFL. So you boleh check lah berapa kutipan you dan semua. Jadi kalau ada motivation nak target bulan ni nak hantar 2 kilo, bulan depan kilo, kita akan boleh tengok lah dia punya performance. Okay. So belah kiri ialah contoh apps RFL di mana earnings dapat berapa banyak. Okay. Dan yang belah kanan ialah wallet. Wallet tu maknanya dia tempat yang kita boleh buat transaksi kewangan. Sebelah kiri ditunjuk berapa banyak you kumpul ataupun yang telah dijual, belah kanan baru boleh buat transaction. So tengoklah yang belah wallet tu ada pay bills and reload time. Terkini dekat RFL kita boleh minta dia transfer cash money terus kepada account. Kalau dalam apps tu dia dah tulis lah siap-siap cara dia kena hantar a few documents lah untuk verification. Nanti salah masuk account pula kan. Okay. Ya, yang ni antara benda-benda yang boleh dibayar. Okay, ni saya nak tunjuk RFL kita mula lebih kurang tahun lepas, Februari 2019. Kalau nak tengok awal-awal tu 88 kg. Okay, dalam 100 kg, paling tinggi pun 200 lebih lah kita punya collection. Sebab collection ni macam ni, saya pun tak berani nak target untuk 2020. So, jadi berdasarkan 2019 saya target 3000 kg sahaja untuk recycle. Tapi semenjak ni
Ni jumlah wang yang 1,000 ni bukan dapat kat saya lah. Dapat dekat individu yang hantar. Okay. So, ni saya share untuk tahun 2020 di mana kita dapat lebih kurang 6,563 kilogram. Saya rasa lebih ni sebab saya tak tambah lagi. So 800 dah 7,000 kilogram rasanya. Okay, dekat 7 tan tahun ni sebenarnya. Jadi kalau tengok betul-betul ada bahagian khas KWSP, khas Jabatan Pembangunan. Okay, apabila you punya office nak clearkan kertas ke barang office secara besar-besaran, ada caranya. Sebab talk ni recycling at Unimap. Saya start dengan individu, kemudian saya nak move kepada macam mana Unimap nak buat. Okay. Nah, kalau you ada office dan ada dokumen yang nak dilupuskan, you have to actually check dengan pegawai, check sama level dokumen tu. Okay. Sekiranya dokumen tu adalah level yang you boleh just lupuskan, then boleh panggil terus dan lupuskan. Sekiranya dia perlu melalui proses pelupusan arkib negara. Saya ulang if perlu pelupusan arkib negara, you kena ikut tata cara pelupusan arkib negara. Okay. Di Unimap 2 PTJ dah pernah buat. Okay, PPK Mekatronik dengan PPK Pembuatan. PPK Mekatronik dia telah lupuskan 1.6 tan, PPK Pembuatan dekat 4 tan kertas dia lupuskan. Okay. Dengar macam susah, yang saya perhatikan dan saya join sekali dia macam ni. You kena ada tempat nak kumpulkan. Okay. Ada tempat nak kumpulkan dan ada orang tolong kutip. Apa yang buat sebenarnya kena ukur je dokumen tu. Lepas ukur, kena tahulah jenis dokumen tu sekian-sekian. Hantar ke arkib negara, lebih kurang sebulan dia akan bagi reply lulus untuk pelupusan. Dan you boleh panggil ejen lah macam ni, idaman datang untuk kutip on your kutip dan laksanakan pelupusan secara kitar semula. Okay, dia akan readykan report untuk you. Sebelum pembuatan dengan Mekatronik buat, you kena buat report semua sendiri. Lepas tu ada pula pergi hantar dekat tempat yang bakar pula dan tanam. Tapi kita elaklah benda tu. Sebenarnya dalam tata cara kita boleh buat secara kitar semula. Termasuk dokumen sulit yang you nak receh, kalau bagi tahu siap-siap, dia akan hantar special tu di mana lori tu tak singgah mana-mana, terus pergi Penang untuk direcehkan. Okay. Sebab apa saya berani cakap ni? Sebab servis ni bukan dia buat kepada individu ataupun syarikat dia buat untuk bank. Dia buat untuk Jabatan Pendidikan Negeri. Jadi benda ni benda yang adalah dia punya part of parcel of the business lah untuk buat. Dan dia akan datang dengan lori yang besar dengan tenaga kerja lebih kurang 2-3 orang lah. Okay. Untuk pengirim mereka setelah you dapat kelulusan untuk arkib, ambil gambar. Tapi setahu saya kat Unimap ni tak pernah lah kurang daripada 500 kilo untuk hantar. Contohnya untuk khas itu pun lah 600 kilogram sekali you buat. Jadi kalau siapa yang nak buat pelupusan secara kitar semula, dokumen jabatan, inilah cara dia boleh berhubung lah dengan saya untuk proses seterusnya. Tapi you kena tahu dulu dokumen tu, sebab saya tak boleh tolong you untuk classify level dokumen. You punya pegawai di jabatan lebih arif kot untuk tahu classification tu untuk memudahkan. Okay, kalau lecturer sama ada kertas exam, sama ada file, evaluation file, sama ada course file tu nak kena simpan ke tidak, sama ada thesis tu boleh ke tidak, draft, assignment, lab report yang tak sempat nak bagi kat student, all those things lah, semua kena tanya, check dulu sama ada yang tu. Okay, jadi itu antara recycle untuk dokumen jabatan. Okay, dan sekurang-kurangnya oleh kerana kertas-kertas ni bukan hak milik kita, seharusnya lah saya sangat sadangkan supaya masuk dalam tabung kelab ke apa kan, bukan kita punya kertas, bukan kita yang buat keluarkan duit bukan personal use. Kan pergi minta tolong asingkan lah barang yang ni, yang kita cerita awal-awal tadi banyak yang personal so tak ada masalah lah, you nak jual barang you sendirilah. Unimap hanya sediakan tempat untuk you boleh buat dengan mudah. Sebab saya faham ada buat kat masjid tengok tak jadi apa, rasa macam betul ke orang ni kutip. Kalau kat masjid dia punya EJQ masjid akan dapat dengan taman lah. Itu. Jadi kalau nak buat kat kampung pun boleh,
kat kampung kan, kata nak buat gotong royong ke apa ke, boleh hubungilah untuk buat kita semula ni. Okay, yang sekarang yang kita buat ialah kita semula kebanyakan sisa domestik lah. Ada juga yang e-waste. E-waste kita akan buat dalam platform lain sebab e-waste bukan sekadar melibatkan barang-barang yang mudah, dia termasuk yang masuk dalam aset semua, jadi dia punya proses dia mungkin nak kena faham dululah sebelum buat. Okay, lagi tak lepas ni. Okay, yang ini adalah contoh-contoh yang bila kita buat. Ni gambar yang sebelum musim COVID lah. Nampak ni kertas-kertas kita duk asingkan lah student kot masa ni. Okay, dan contoh-contoh resit yang setiap orang akan terima lah hasil dia. Apa banyak kertas yang dia keluarkan. Okay. Now, ada juga yang tanya soalan mana nak tahu info, ada kata postmaster. Mungkin yang lebih gemar tengok FB, boleh tengok update kat kita dekat FB Center of Sustainable Campus Energy Management. Okay. Kat sini kita akan pin yang recent punya aktiviti. Jadi kalau interested memang minat dengan aktiviti kelestarian, contohnya sekarang ni pin Eladi Stock 15 Disember. The next pin will jadi untuk ni lah, untuk RFL. Sekiranya ada bengkel, ada talk lagi, kita akan terus pin kat sini. So kalau mudahlah, nak memudahkan, you just please like the page. Kami tak dapat duit pun. Tapi nak memudahkan urusan urusan pemberitahuan lah, announcement untuk ni. And at this moment kita akan try dengan Dr. Mahyun dengan Kolej Kediaman, kita akan buka macam mana nak involvekan student. Sebab at this time saya banyak dengan staff dahulu. Dengan staff, student kita dah cuba beberapa kali, tapi sebab dia ada musim ada, musim tak ada. Jadi the planning sepatutnya lebih baiklah daripada pihak saya, tu kelemahan lah pihak kami yang akan kita improve seterusnya. Okay, saya buka soalan. Any question? Kita tengok chat box sekejap. Okay, tak ada. Ada soalan tak? Sekejap Assalamualaikum, Dr. Katie, Dr. Khadijah. Saya Hayati daripada Micro E. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okay. Ya, Doktor, saya nak tanya, kadang-kadang ada macam kertas-kertas saya shred kan. So kalau yang tu tak ingat dah kertas tu dia yang putih ke, warna-warni ke, macam mana tu dia nak dikumpulkan sebagai macam mana? Dalam shredder kan, kita ada shredder, kadang-kadang ada benda lah yang shredkan kan, kita tak nak ni kan. So yang tu dikira macam mana Dr. Khadijah? Yang dah shred tu ada tak macam majalah ke jenis-jenis ke, ataupun yang rasanya macam kertas je, macam kertas, tapi itulah jenis kertas tu macam kita tak ingat dah kan. Tak apa. Rasanya kalau you shred, kebanyakan kertas tu macam yang ada kertas hitam putih, sebab you tak shred magazine kan, tu tak? Tak adalah magazine, tak adalah, tapi macam of course kan. So probably be black and white lah. So kiranya memang masuk semua dalam black and white lah kan, tak payahlah nak kasih balik kan. Macam payah dia. Can I add something? Kalau dia tak sulit lah kan, elakkan daripada shred lah, sebab shredded paper ni kadang-kadang dia sangkut dekat mesin dia. Banyak benda yang shred. Kalau dia sulit, it's okay lah. Rasanya dia terima shredded paper tu. Saya teka dia bukan mix paper sebab kalau you nak shred, kertas-kertas majalah ni dia liat mesti susah nak shred. Yelah, betul. I think it's black and white lah most probably. Okay, lagi satu nak tanya, contoh macam dekat kita kan, kalau kat dapur kita ada macam botol sos, lepas tu kita kadang-kadang kita beli barang-barang semua tu dia ada macam wrapping paper kat luar tu kan. Kalau kita nak hantar ni kan, memang kita kena buang juga ke ataupun biar je macam tu? Kita dah basuh apa semua, lepas tu kita biar je ke ataupun kita kena buang lah? Okay. Saya faham soalan you sebab you datang daripada you pergi Jepun kan dulu?
Jangan buang. Lepas tu lah milk pun nak kena basuh juga semua kan macam. Okay. Dekat Malaysia dia masih lagi terima. Okay, lagi tak payah. Dia tak ada. Contoh saya bagi contoh lah, kalau kat Jepun, hak ni tempat lain, hak ni kena buka kan. Ya betul. Ni kan. Lepas tu kena pijak dulu baru dia hantar kan. Ya sungguh. Kita tak sampai that level lagi lah. Buat masa ni dia terima lah. Kemudian maksudnya hantar yang betul yang kita dah basuh tu pun hantar macam tu kering kan, dah macam tu je pun okey lah. Okey sebenarnya. Saya dia memang disuruh cuci dulu, tapi cuci ni sebenarnya lebih kepada kalau you nak simpan lama-lama binatang datang kat situ lah dia punya point dia. Di Malaysia boleh bilas. Saya tahu kat Jepun, that's why kat saya pun kita cuci dengan sabun macam pinggan betul. Itulah cuci jugalah tu. Bayangkan lah you simpan susu, kotak susu kan dia akan bau kan kalau kita tak bilas semua kan. Jadi those are the things sebenarnya. Kalau habitnya tak mencuci nanti akan rasa tak seronok lah kan. Dah kotor dia akan tarik lah binatang, semut semua datang. So very advisable untuk cuci bukan sebab syarat tapi sebab nak memudahkan penyimpanan tu. Okay. Okay nak? Alright, okay, terima kasih. Sama. Ada lagi. Okay, ada orang tanya pasal ink toner. Okay. Ink toner consider e-waste or plastic? Okay. Kalau ink tu selalunya dia ada chip kalau dia ada chip kat situ dia akan considered sebagai e-waste. Malangnya e-waste yang bukan dapat duit So dia akan letak dekat e-waste punya tempat, dia akan collect, dia tak dapat duit lah. This is the thing. Tapi printer itself, printer sendirinya kalau pegang pun dah tahu kan 80% lebih plastik lah. Dia only yang metal dalam dia adalah dia punya head dia sahaja, which is datang daripada ink dia. So menjawab soalan tu, you boleh letak dekat e-waste, dia akan jadi macam hazard sikit sebenarnya. Dia ada dua-dua dan sebab itulah antara sebab e-waste adalah benda yang sukar dikategorikan sebab dia dah bercampur. Company yang recycle e-waste basically adalah company yang recycle metal. They don't want no plastic. To them itu adalah sisa yang mereka tak mahu. Okay. To be safe, sekiranya ini adalah you punya sisa di rumah, you can buang sebagai e-waste. Okay. Sekiranya you nak jual kepada vendor tertentu, you punya ink cartridge, I think kita dah nampak iklan kan, ada yang menerima ink cartridge sebab the head tu boleh diguna semula, dia punya chip dia. Okay, so to answer your question Chan Tian Seng, firstly you consider it as e-waste. Sebab orang e-waste akan kutip dan nilaikan sama ada besi yang dalam tu boleh guna ke tidak. Kalau you consider as plastik, okay, dia ada nilai yang lebih tinggi daripada plastik sebab ada metal dalam tu. Okay, right. Sharifah Noakmah, saya boleh share slide tu. Okay, Suhana Muhammad Taha, okay, botol kaca tak diterima. Botol kaca tak diterima untuk dijual di idaman punya company. Okay, saya terbaca dalam zero waste community yang terima botol kaca tapi memang sangat sedikit ataupun 1-2 je saya pernah jumpa, itu pun dekat KL Selangor. Okay, tapi you kena asingkan. Okay, dia kena ingat dia ada asingkan boleh jual ke tidak, boleh recycle ke tidak, asingkan boleh jual ke tidak. Tiga level sebenarnya. So untuk botol kaca kena asing. Nak kata boleh recycle ke tidak, tengok tempat. Kalau kat Perlis dia tak terima. Saya pernah letak botol kaca kat luar, orang yang kutip tong sampah tu letak dalam sisa yang dalam hijau tu, dia tak ambil. Okay.
Lagi satu, sisa yang you dah asingkan dan nak jual sebagai kita semula, kaca tak diterima. Sorry, dia punya jawapan dia complicated. Dekat Malaysia, industri yang nak recycle kaca tak ada. Basically tak ada sebab I think dia mahal lah. Dia buat kaca, kalau nak buat semula dia kena bakar. Bakar tu relau tu perlu beribu-ribu darjah Celsius. Dan sekali you on relau panas tu macam oven lah. Oven tu kena kekal panas. Jadi dia kena sentiasa ada supply. Tapi supply tak cukup banyak. Bila supply tak cukup banyak, dia tak nak buat bisnes lah. Itu dia. Itu dia punya maksud kaca ni. Dia punya industri tu tak menyokong, industri lokal tak menyokong. Sekarang ni apparently industri recycling plastik mungkin lah kot nak berkembang. That's why dia terima banyak dengan harga yang boleh tahan tak. Kaca orang tak mau dah. Mungkin lah saya tak arif sangat dah in that section. Tapi menjawab tu lah botol kaca tak terima. Okay, Sana ada lagi soalan? Okay. No, untuk yang 22 hari bulan minggu depan di Jejawi, siapa-siapa yang dah sedia ada recycle for life card yang ada nilai tu, okay, dia boleh belanja. Dia ada special truck will be coming. Special truck tu akan datang dan you can use you punya credit on the spot, tak payah melalui wallet, tak silap saya. Okay, dia akan bawa truck tu dengan ada air ke, ada gula, ada beras kot. So siapa yang nak spend, yang plan to spend your money there, boleh datang dan gunalah. Saya pun antara orang yang tak berapa nak spend duit tu. Untuk spend kadang-kadang kita dah kelak kita nak spend macam mana, ada tempat-tempat dia lah. Kalau dekat Perlis ni you can go to Giant dan juga RJ dan juga Seri Utama, tak silap saya. Okay, those are the places yang boleh gunakan the cash. If kalau ada warga Unimed yang rasa nak sedekah dia punya pendapatan apa nilai tu kepada tabung kampus lestari, saya alu-alukan. Okay, contohnya tahun ni ada yang sedekah ataupun bagi dekat tabung kampus, kita beli pokok lah, kita beli pokok untuk tanam. Kita gunakan that funding untuk aktiviti lestari. Basically saya rasa yang paling menarik perhatian selalunya untuk tanam dan jaga pokok. Jadi kalau rasa macam yelah kan cash tu nak apa taklah banyak sangat, RM1, RM2, so rasa macam tak apalah, bolehlah bagi kat tabung kampus pun dialu-alukan lah. Those yang rasa macam dia do the recycling for the sake of alam sekitar. Dan ingat bila kita buat recycling, kalau di Unimed ni kita akan cari pihak yang bertanggungjawab dan buat betul-betul lah. Sebab idaman ni kalau ikutkan kita dah pergi dah dia punya tempat mana, macam mana dia asingkan sisa tu. Kita dah pergi, dah try banyak kali, kita dah tengok macam mana dia asingkan, tempat dia kumpul, all those procedure dia tu kita dah check lah, kita memang lawat tempat dia. So in that sense kita tu lah, kalau nak kata nak panggil a certain company nak check dia buat betul ke tidak yang kita not sure, as a university atas yang jaga amanah untuk kelestarian ni, saya akan make sure company yang kita panggil tu memang berlesen dan buat apa yang dia kata dia nak buat. Itu kelebihan lah kalau buat dengan Unimap. Kadang kita tak tahu kan, kita bagi kat certain company betul ke dia hantar benda-benda tu, kita di luar kemampuan kita nak check kan. Tapi bila kita engage dengan yang betul dan dia tak ada masalah untuk kita lawat dan tengok proses dia, it be a nice place ataupun tempat yang betul lah yang kita hantar. Okay. Alright. Okay, nanti saya akan share slide. Nanti boleh masuk nama you dalam link tu lah, pendaftaran tu. Siapa yang ada dalam link pendaftaran will share the slide. Chia Kiat Yang ya. Okay, the function of RFL card and applied through Google Form. Okay, RFL is a program of to actually motivate ataupun increase the recycling rate of particularly Malaysian in the northern region. And the Idaman Sdn Bhd, a company that actually do the collection ataupun do the waste management in waste garbage collection in northern state area, Kedah and Perlis. So this RFL card, you see when you do your recycling activities, it's either you get a cash money or some sort of intermediate company to actually do the transaction process. But Recycle for Life is actually implementing electronic money to do or to actually do this transaction of selling recycling
recyclables basically. Okay, so that is a particular program. Now there are also other ways to do. If you live in Selangor, for example, it's not RFL, it's another thing. It's you have to actually engage with Alam Flora. Okay, if it's in Perlis and Kedah, it's Recycle for Life activity or card. There are also companies that you can actually sell trash for cash. Okay, there's a lot of companies that is doing this. For Unimap, we actually engage in Recycle for Life basically because we got the MOU, Memorandum of Understanding, with the company Idaman. Okay, so what we can see from Recycle for Life is how much we send things that is we sell the recyclables. Okay, and the beauty of it is actually when you go to simple vendor, if it's too little, for example you wanted to sell around 500 gram, okay, some vendors doesn't actually sell you that much, okay, but you get 500 gram each month for the course of 1 year. So for the RFL program, you could get the money for 500 gram. You could get the money for 100 gram. Okay, I might share okay, for example, okay, these are the weightage. Okay, this is cardboard. Okay, they are selling only at 750 gram here. So the amount of recyclables that you can actually sell through this program is less. Okay, if you go to for example a vendor that is actually the one yang is like a backyard vendor that accepts aluminium and steels and bulk of paper, they won't sell you at 1 kilogram. They need to have more to actually do the selling and buying process. So this is the uniqueness of the RFL program, the Recycle for Life member program. Okay, share Kiat Yan. So okay, right. Okay. Now ada lagi soalan? You're welcome. Okay. Now, so for now nanti kita tutup lah kot, dah 1.5 hour. Okay. Kalau ada soalan lagi, you can actually call me. I've had questions yang tanya, for example, tayar kereta boleh ke tidak, and then they give me pictures, I boleh tolong tanya lah, especially siapa yang nak move around and then nak buang bulk of item. You can actually contact me to ask things, insyaAllah. And those yang ada kat sini, sijil kita akan beri, tapi ada syarat sikit lah, no? Kita nak tengok some practical sikit. Boleh pergi dekat recycle yang kat Jejawi terdekat. Kalau tak sempat, you tunggu yang pusing dekat you punya campus masing-masing. And actually after yang you really implement the recycling, the segregation semua, nanti kita akan release lah dia punya sijil. Okay, for students, saya tengah cuba engage dengan you punya pengetua Kolej Kediaman, Dr. Mahyun, macam mana nak buat dengan students, how is the best way. I know ramai yang berminat, cuma nak cari tempat lah. The issue is actually nak dapatkan tempat pengumpulan tu. If you see here, kita kumpulkan, kita tak really kumpulkan lah. Kita have a one day, semua orang bawa and then they just move. Tapi ada yang nak minta kumpul 2-3 hari seminggu, that we have to actually talk again and discuss on it. Okay? Okay, kalau tak ada apa-apa, thank you for listening. And selamat mengasingkan dan mengintas semula. Okay, thank you.